Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ashraf Nazri bin Sakri 2020898528 ingin menceritakan, membahas tentang isu berkaitan etika terhadap alam sekitar menurut pelbagai peradaban dan isu-isu yang berkaitannya. Baiklah, before kita mengupas tentang isu-isu berkaitan etika terhadap alam sekitar, baiklah kita mengetahui tentang definisi etika dan alam sekitar itu sendiri. Baiklah, maksud etika iaitu, perkataan etika itu berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu ethos. Ethos yang bermaksud adat dan peradaban. Etika dalam kehidupan itu, dalam diri itu sendiri. Okeylah, menurut Kamus Dewan Bahasa edisi ketiga, etika itu bermaksud prinsip akhlak atau moral yang menjadikan pegangan sikap individu dalam individu seseorang atau sebuah kumpulan. Menurut pandangan Islam, etika itu bermaksud akhlak dan prinsip yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah yang merujuk nilai-nilai mahmudah dalam diri itu seseorang. Baiklah, apakah maksud alam sekitar? Iaitu elemen yang penting dalam kehidupan seseorang manusia yang merangkumi kehidupan flora dan fauna. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi ketiga pula ialah persekitaran sebuah kebudayaan, sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan kehidupan itu seseorang. Menurut pandangan Islam pula ialah kefahaman yang menggabungkan manusia, alam sekitar dan Tuhan. Baiklah, isu yang kita utarakan iaitu pencemaran air yang sering berlaku di Malaysia. Apakah punca-punca yang berlaku pencemaran air? Yang pertama, aktiviti perindustrian, iaitu bahan sisa toksik dan bahan buangan industri itu membuang ke dalam air sungai. Ini menyebabkan ekosistem di dalam sungai terjejas. Yang kedua, aktiviti pertanian, iaitu penggunaan racun bahan kimia, iaitu racun baja yang mengandungi kimia-kimia yang sangat memudaratkan terhadap air dan tidak selamat digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, penebangan hutan secara berluasa dan melampaui batas. Ini menyebabkan tingkatkan kadar aliran air dan aliran air yang tidak memberi cukup masa untuk air menembusi tanah. Ini akan berlaku menyebabkan hakisan tanah secara meningkat dan berluasa. Baiklah, seterusnya, apakah langkah-langkah yang perlu atasi untuk mengatasi pencemaran sungai dan pencemaran air yang berlaku di Malaysia? Yang pertama, menghijaukan pokok di kawasan berhampiran sungai, iaitu perlu menanam lebih banyak pokok di berhampiran sungai. Ini disebabkan untuk mengelak hakisan tanah itu berlaku. Yang kedua, hutan yang telah ditebang perlu menanam semula pokok. Yang ketiga, kawasan perumahan perlu memperbanyakkan kawasan taman dengan menanam banyak pokok hijau di kawasan di sekitar taman perumahan mereka itu sendiri. Baiklah, yang kedua, penyelenggaraan sistem pemparitian berkala. Memastikan tidak ada tersumbat di dalam parit dan dengan sampah sarap yang dibuang oleh manusia. Aktiviti memastikan penyelenggaraan pemparitian ini perlu dilakukan sebanyak 1 hingga 3 kali sebulan. Ini untuk memastikan tiada pelepasan sampah sarap yang dilepas sarap di dalam parit ke dalam sungai itu sendiri. Ini untuk menjaga alam sekitar kita.
dan kesejahteraan sungai. Yang terakhir iaitu melalui kempen kerajaan. Boleh dijalankan melalui di media masa iaitu di kaca televisyen, laman sesawang dan di ruang-ruang radio. Iaitu menyedarkan kepentingan terhadap sungai itu sendiri. Itu Rap. Dengan melalui kempen ini, timbul rasa cinta terhadap sungai di Malaysia. Kerajaan boleh mengadakan kempen Cintai Sungai Kita. Ini untuk menyedarkan, memupuk sifat pentingnya untuk menjaga air sungai di Malaysia. Baiklah, kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai pengguna, betapa pentingnya terhadap alam sekitar kita untuk mengelak sebarang kemungkinan yang berlaku terhadap alam sekitar kita sendiri. Semoga segala input-input yang saya telah berikan memberi buka mata anda terhadap betapa pentingnya terhadap alam sekitar kita.